ke, bagi tahulah ataupun kan. Okey, jadi sekali lagi Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Terima kasih kerana masuk kelas. Okey, sekali lagi cikgu ulang ya. Kalau andai kata cikgu ajar tak bagus ke, boring ke, apa-apa kan, bagi tahu cikgu ya. Cikgu akan perbaiki lah, menambah baik cara mengajar cikgu. Tapi apapun, untuk beberapa minggu ini memang kita akan buat latihan. Okey, ketika kita buat latihan itulah kamu salin jawapan dan rujuk kepada buku teks buat ulang kaji. Jadi cikgu pun tak nak buang masa, kita sekarang akan pergi ke muka surat 211. 211 ini. Okey. Kita nak buat praktis formatif 10.1 praktis formatif. Jadi macam biasalah. Kalaulah kamu tak ada buku murid-murid, sila tulislah pada kertas kosong, nanti lekat je. Janganlah masuk dengar tapi tak buat apa-apa kan. Contoh Rabu, ini 27 Oktober. Okey, praktis formatif. Okey, 10.1. Soalan pertama. Jadi murid-murid, memang bab 10 ini kita belajar pelbagai jenis perubatan ya, dan juga bahan kimia ya. Okey. Jadi nak ke tak nak perlu faham. Okey. Jadi dia cuba buatkan kita ingat kembalilah, nyatakan 3 kaedah perubatan yang diamalkan pada masa ini. Jadi murid-murid, jawapan dia agak senang, boleh rujuk kepada muka surat 200 lebih kat situ ada ya. Okey, antara dia ialah perubatan moden. Apa yang cikgu ingatlah perubatan moden. Kita juga ada perubatan tradisional. Dan juga perubatan kita tiga perubatan complementary. Okey, modern, traditional, complementary. Jadi apa beza dia? Nanti dia memang akan tanyalah. Kalau anda betul-betul tak tahu, murid-murid, anda boleh pergi ke muka surat depan ya. Cikgu dah cakap, cikgu lupa 200 berapa ya. Nah, jadi itu di muka surat contohnya 208, 207, okey. Dan juga 206 tradisional. Okey. Jadi benda ini anda perlu tahulah macam mana nak bezakan mereka. Ya, sebagai yang kalau nak tengok ini kamu sendiri tengok ya. Jadi untuk anda semua, perubatan sekarang pada zaman sekarang ya, 2021 tahun ini memang agak luas. Ada orang percaya okey, perubatan cara ini boleh menyelamatkan pesakit kanser. Contoh mungkin kita tak tahu kan masa akan datang mungkin kita jadi penghidap kanser. Okey, kita dah dapat kanser contoh. Jadi apakah perubatan yang anda percaya boleh merawat kanser? Okey, perubatan moden macam mana? Tradisional macam mana? Complementary macam mana? Jadi ikut kamu tahu. Kalau kamu tak belajar benda macam ni, maka kalau anda tak percaya kepada perubatan, maka mungkin ada antara kamu akan kata, oh percaya pada feng shui. Feng shui ya. Tukarkan meja ke tempat tidur ke, biar kat yin dan yang dalam badan jadi sebatik. Jadi itu ikut percaya. Ada pula yang percaya sihir, macam-macam. Jadi benda itu kita letak tepi. Yang penting perubatan. Kita nak rawat kita. Rawatkan badan kita yang sakit. Okey? Setakat sekarang, suara cikgu jelas tak? Tiffany, Syafiqah, jelas tak? Kalau jelas, angkat tangan je. Tak payah cakap apa-apa. Angkat tangan je. Okey, terima kasih Damia Syafiqah. Tiffany? Tiffany buat apa tu? Tak nak. Tadi mesti tak tahu buat apa. Tengah makan ke? Tak sefaham semua. Nyam. Ayo, okey. Sorry. Cikgu salah tuduh Maksudnya anda tengah belajar baik-baik. Nyatakan 3 jenis ubat moden. Okey.
ubat moden dan berikan contoh. Okey, jadi apakah 3 jenis ubat moden? Okey, kalau kamu dah belajar yang pertama, dia ada banyak tau. Tapi yang penting, yang paling yang kita lazim dengar antibiotik. Cikgu nak tulis cantik sikit lah tulisan cikgu. Okey, murid-murid antibiotik. Okey, jadi contoh dia ialah contoh. Okey, contoh dia yang paling lazim kita dengar penicillin. Okey, penicillin. Okey, antibiotik yang pertama. Apa lagi? Apa lagi ubat moden? 3 jenis kan yang buat kita kurang rasa sakit. Okey, kita panggil analgesic. Ini maksudnya ubat penahan sakit dia. Biasanya contoh paracetamol. Okey, paracetamol. Dia ada banyak contoh Murid-murid kamu boleh bagi contoh seperti dalam buku teks tau. Tapi cikgu apa yang cikgu ingat cikgu tulis je. Okey, antibiotik dia untuk rawat sakit yang disebabkan oleh bakteria, okey, ataupun mikroorganisma tetapi bukan virus. Kau makan, dia akan bunuhkan bakteria-bakteria yang jahat, patogen nama dia, nanti kita akan belajar tingkatan 5 bahasa tu. Okey, jadi dia akan rawat. Analgesic tak? Kamu makan walaupun kamu rasa selesa, kamu masih sakit. Okey, kamu masih sakit. Macam demam, kamu makan Panadol, kamu lega tetapi kamu sebenarnya masih demam. Dia hanya buatkan anda senang tidur sebab masa kita tidurlah badan kita yang akan memberikan masa kepada sel-sel darah putih untuk lawan bakteria-bakteria yang ada. Itu analgesic Dan satu lagi kalau anda belajar, okey, dalam buku itu kita panggil psikoterapeutik. Ubat psikoterapeutik. Psycho bukannya orang gila Psycho dia berkait dengan istilah mental. Mental. Maksudnya otak lah. Terapeutik rawat. Okey. Rawat sakit-sakit otak. Okey. Dan dia ada banyak jenis di sini. Antara dia contohnya kalau anda nak tulis stimulan boleh. Stimulan yang buatkan kita terangsang, okey, senang untuk lebih aktif Contoh dia amfetamina. Okey, psikoterapeutik ada banyak. Okey. Tapi yang cikgu nak bagikan paling senang ingat stimulan amfetamina. Kalau kamu nak tulis antidepressant boleh. Okey, antidepressant. Cikgu tulis jugalah antidepressant. Ikutlah, kau boleh pilih mana-mana satu ni antidepressant. Antidepressant pula nama dia anti lawan, depressant orang yang rasa murung. Jadi dia akan hilangkan orang yang rasa murung tu, Okey. Jadi kalau anda tengok ubat dia antidepressant. Okey. Semua ada pada muka surat mana murid-murid? 207. 207. Okey, nah 207 psikoterapeutik di sini Dia ada ubat juga antibiotik cikgu dah sebut. Dia ada contoh lain sila guna, tak ada masalah, dan analgesic. Yang psikoterapeutik contohnya antidepressant ni adalah imipramine ataupun amitriptyline. Okey, amitriptyline. Jadi kamu boleh tulislah sama ada mana-mana sesuai yang kamu rasa senang untuk anda ingat. Cikgu pun tulislah kat sini. Okey, contohnya tadi kita kata imipramine. Okey, imipramine. Okey, satu lagi kalau kamu nak belajar antipsychotic. Okey, yang asalnya sakit mental kamu makan. Okey, dia akan hilanglah sakit mental tu. Okey, kamu boleh tengok kat online tu dia bukan online soalan tadi tu muka surat 207 tu ada dah contoh seperti barbiturat ataupun tranquilizer. Antipsychotic ini biasa anda makan, orang yang sakit mental kan dia sangat agresif, lepas makan dia akan tak boleh nak, dia akan ditidurkan. Itu antipsychotic ubat dia tu, ubat moden Jadi fahamlah benda ini
perlu anda didedarkan sekarang. Jadi untuk ini anda perlu faham, 1 antibiotik, 2 analgesik, 3 ini psikoterapeutik. Anda boleh pilih mana-mana satu, stimulan ke, antidepresan ke, antipsikotik ya, untuk anda jawab. Yang penting anda perlu faham, okey. Jawapan dia perlu ada jenis, ini jenis betul, dan juga contoh. Ikutlah. Ikut mana pilihan anda untuk psikoterapeutik. Jadi jika sambung sekarang untuk nombor 3. Okey. Lai dan keluarganya bercuti di Pulau Perhentian. Selepas pulang daripada bercuti, dia mendapati kulit dia menjadi merah dan berasa perih. Apakah ubat tradisional yang boleh membantu merawat kulit dia? Jelaskan jawapan dia. Anda. Okey, dia soalan dia nak ubat tradisional. Kulit menjadi merah, menjadi berasa perih. Maksudnya macam kena panas, berjalan bawah matahari lama, jadi dia jadi merah. Bukan bintik ya, dia merah, dia kata merah. Macam terbakar, berasa perih, sakitlah. Jadi antara yang paling terkenal ubat tradisional untuk kulit yang terbakar, memang tak lari. Kita akan guna aloe vera. Ataupun kita panggil lidah buaya. Lidah buaya. Okey, cikgu dah cakap sebelum ni, aloe vera ini memang bagus untuk kulit dan untuk muka yang ada banyak jerawat. Kalau sapu aloe vera, memang sesuai lah. Jadi mungkin kamu tanya cikgu apa itu aloe vera. Cikgu tunjukkan. Ini dia, aloe vera. Dalam daun itu ada benda lekit tau, macam gel. Okey, gel. Di mana dia mempunyai sifat-sifat untuk menyejukkan, merawatkan kulit. Okey, cikgu sambung lagi. Jadi kenapa kita pilihkan aloe vera? Kerana dia punya panggil apa itu lendiran. Dalam itu lendiran. Daripada daunnya. Ingat, lendiran dan daunnya dapat menyejukkan kulit akibat sinaran matahari. Itu pasal kalaulah kamu jenis yang pernah terdedah dengan direct selling produk, antara yang terkenal dengan menggunakan aloe vera sebagai dalam produk dia iaitu Forever Living. Yang kuning ni biasanya, kuning dengan daun. Ni dia. Okay, Forever Living produk memang dia punya active ingredient, maksudnya untuk dia punya ubat sapu dia, ubat minum dia itu semua mengandungi aloe vera. Okey, aloe vera. Jadi kamu pun tahu benda ini sebenarnya makan boleh lah, tapi taklah sampai kata makan boleh merawat segala penyakit dia, tidak. Dia boleh rawat, mungkin rawat penyakit-penyakit yang ringan yang berat seperti diabetes semua masih perlu bergantung kepada ubat moden. Jadi boleh ikut Tiffany ke Syafiqah, boleh? Angkat tangan je. Oh, bagus. Damia Syafiqah pula sekarang tak angkat. Tengah makan ke? Okey, boleh. Terima kasih banyak. Jadi kita sambung Kalau boring bagi tahu Yang penting tolong salin lah. Kalau anda tak salin, bila lagi nak buat nanti cakap tak ada masa. Berikan 2 contoh perubatan complementary. Dah cakap modern, dah cakap tradisional, sekarang complementary. 2 contoh dan 2 sebab. Kenapa pesakit memilih perubatan complementary. Cikgu suka soalan ni. Okey, antara ubat complementary yang terkenal ialah contohnya akupunktur. Okey, zhenjiu. Okey, akupunktur. Dia banyak. Kalau kamu nak tulis semua itu boleh je. Antara dia juga termasuk urutan tradisional. Pilih. Kamu boleh pilih apa yang cikgu ingat tradisional. Akupunktur zhenjiu, urutan tradisional.
Dan tidak lupa juga ada benda yang urut-urut pada sendi. Kita panggil chiropraktik. Bukan fisioterapis Ini chiropraktik. Kalau anda sakit sendi, awak boleh guna. Okey. Kalau kamu nak fikir juga contoh seperti bekum ada benda banyak. Homeopati. Dan tidak lupa juga terapi herbal. Jadi boleh pilih mana-mana dua. Biasa cikgu akan pilih akupunktur dan urutan senang ingat. Okey, jadi kenapa kita pilih perubatan complementary? Jadi ini adalah contoh, jadi sebabnya hello, testing. Sorry tadi terputus cikgu tak perasan Jadi murid-murid, boleh ke tak? Tadi cikgu terputus Jadi untuk sebab cikgu tak perasan terputus Jadi untuk sebab kita pilih perubatan komplementari adalah menenangkan emosi. Cikgu ulang menenangkan emosi. Untuk menghilangkan stres pun dan paling penting melegakan kesan rawatan ataupun gejala rawatan seperti kemoterapi. Kemoterapi kalau ikut Cina hua liao untuk kita rawat kanser. Kita akan injek bahan kimia masuk darah, badan kita akan jadi lemah. Okey, lemah dan tidak bersemangat. Jadi rawatan komplementari ini mampu melegakan pesakit-pesakit yang telah pergi kemoterapi. Okey, telah pergi kemoterapi, kita legakan sakit dia dan biar dia rasa sembuh dari segi mental dan juga fizikal. Boleh ikut menenangkan emosi, menghilangkan tekanan dan juga membantu melegakan kesan rawatan kemoterapi. Jiku, kamu dapat jawapannya dari mana? Dia satu dari belakang. Itu saya juga tak nafikan juga. Tetapi
Kalau boleh, murid-murid, cikgu memang memerlukan supaya anda mencarikan jawapan. Nah, seperti di sini. Okey. Anda perlu mencari jawapan. Okey, kalau anda tengok muka surat 208 seperti di skrin kamu sekarang. Okey. Perubatan complementary ialah rawatan tambahan. Biasanya dia akan buat bersama dengan perubatan moden. Okey. Jadi benda ini dia lebih kepada membantu ya. Okey, membantu merawat emosi dan juga mental pesakit-pesakit yang lepas membuat perubatan moden. Boleh ikut? Damia Syafiqah ke Tiffany? Sorry ya. Ada soalan tanya. Kalau ada soalan tanya, tolong. Cikgu tak tahu apa mana cikgu sesat dah sekarang. Ya, ada soalan tak? Ataupun line memang tak bagus. Memang tadi pagi cikgu pun perasan line memang putus 2-3 kali. Itu pun realiti lah. Kalau ya bagi tahu cikgu sekarang. Line tak okey. Ada masalah tak? Internet semua. Okey ke tak? Ya, Tiffany? okey. Tak okey kan? Tiffany? Ha? Ah, So, boleh ikut tak soalan? Maksud dia? Cikgu ikut soalan ni. Cikgu ikut soalannya. Kalau anda tengok, cikgu dah jawab 4 soalan untuk 10.1. Oh, ni soalan mah. Ha. 1, 2, 3 dan 4. Okey ke tak Tiffany? Are you okay? okey. sesat ke tak？你已经迷失了是？你跟我讲，我老师不懂，还是因为老师的关键我没有注意到其实。可以啊，可以。 Siti Nur Fitra selamat datang. Terima kasih kerana masuk Siti Nur Fitra kahwin ke? Okey, tak apa. Nanti juga saya faham. Okey, cikgu sambung Okey, tak apa. Cikgu pun ada lain problem. Cikgu memang ada lain problem juga. Cikgu pun memang rasa memang macam astronot jugalah. Tapi apa boleh buat kan. Jadi cikgu sambung sekarang. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Praktis formatif 10.2. Memang line tak stabil lah. Cikgu pun tak tahu mana salah silap dia sekarang Tak apa, cikgu cuba jawab 10.2 dulu Cikgu cuba jawab 10.2 Harap semua boleh bertahan. Minta maaf sangat. Cikgu memang tak sedar. Line dia memang pagi tadi cikgu perasan dah. Putus-putus. Mungkin KL ni dia punya line ada masalah Jadi harap bertahan. Cikgu memang dah rakam. Cikgu pun harap rakaman petang ni jelas lah. Cikgu harap lah. Okey. Jadi radikal bebas ialah atom ataupun molekul yang kekurangan satu elektron yang menyebabkan zarah tersebut
menjadi tidak stabil. Okey? Dan cenderung untuk mengambil elektron daripada atom yang lain. Okey, dengan pendek katalah, maksud dia kita dah belajar kalau atom hilang elektron, dia akan jadi ion positif. Dia akan jadi ion positif. Tapi yang ini lain. Atom itu hilang elektron untuk menjadi stabil. Untuk menjadi stabil, dia akan pergi merebut elektron dengan atom atau molekul yang lain. Ini yang menjadikan dia radikal bebas. Radikal kita kalau ikut istilah maksud dia adalah benda yang bergerak dengan agresif tau. Agresif dan menyerang, bersifat menyerang. Kalau anda yang orang Cina, orang yang belajar bahasa Cina, 激进啦，它是这个激进的分子来的，很激进。OK， 激进 maksudnya dia memang akan bergerak aktif sebab dia nak bersifat menyerang. Soalan kedua, jelaskan cara radikal bebas terbentuk. Jelaskan cara radikal bebas terbentuk. Bagaimana radikal bebas boleh terbentuk? Jadi mungkin kamu akan tanya tau, kenapa radikal bebas ini menjadi isu ya? Kenapa ada makanan yang kita makan, kita akan jadi tak sihat? Sebab makanan itu mengandung ni radikal bebas lah yang akan menyerangkan atom ataupun molekul dalam badan kita. Okay, jadi kalau kita boleh makan makanan yang sihat, kurangkan radikal bebas, maka kita akan jadi sihat. Jadi radikal bebas ini terbentuk. Bagaimana dia boleh terbentuk? Terbentuk. Okey, daripada proses pengoksidaan yang berlaku di dalam bahan. Okey, berlaku dalam badan, okey, disebabkan faktor dalaman dan juga faktor luaran. Ya, kepada sesiapa yang lepas ini minat untuk menjual makanan kesihatan, 健康食品, makanan kesihatan. Jadi kita ada banyaklah makanan yang kita makan adalah untuk kurang radikal bebas dalam pemakanan seharian. 那健康产品的宗旨就是消掉这些 radikal bebas lah. Kalau ikut cikgu nak tunjukkan sekarang dengan cepat ya. Bahasa Cina ya. Radikal bebas. Okey. Dia bukan 自由基, dia bukan. Sekejap ya. Yang penting dia adalah satu atom yang sangat-sangat aktif. Kalau ikut Cina, 激进的, okey, 激进的分子. Okey, benda itu kalau makan dalam badan, radikal bebas ini boleh jadikan kita tak sihat ya. Sebab dia akan menyerangkan atom ke molekul lain dan rebut elektron. Benda yang stabil jadi tak stabil. Itu yang buatkan kita sakit kepala. Okey, tak sihat lah. Jadi kita tengok seterusnya. Berikan dua punca terdapatnya radikal bebas di dalam badan. Kenapa badan kita ada radikal bebas? Nombor 3. Okey, yang faktor dalaman. Okey, adalah disebabkan oleh badan kita punya metabolisme. 对，我们的新陈代谢, badan kita tindak balas kimia dalam badan kita panggil metabolisme. Itu yang akan menghasilkan radikal bebas. Okey, tidak lupa juga keradangan. Keradangan contohnya lepas anda digigit nyamuk. Tempat yang digigit nyamuk itu menjadi merah panas, itu radang. Inflammation, itu pun boleh menghasilkan
radikal bebas, okey? Radikal bebas yang menjadikan kita tak sihat. Faktor luaran pula, macam mana dia boleh jadikan hasilkan radikal bebas dalam badan kita? Seperti cahaya matahari. Okey? Apa lagi? Asap kilang punja. Okey, asap kilang ke kereta ataupun rokok punja. Ini faktor luaran yang akan menjadikan badan kita berkumpulnya lebih banyak radikal bebas. Radikal bebas ini yang menjadikan kita, sekali lagi jika ulang dia ialah atom molekul yang hilang elektron. Jadi disebabkan dia hilang elektron, dia tak bentuk ion. Dia nak rebut elektron daripada atom lain. Jadi dia bersifat menyerang tau. Dia menyerang atom-atom dalam badan kita yang lain, jadikan kita rasa tak sihat. Jadi kalau cikgu tanya macam ni, perlu ke kita hilangkan radikal bebas itu supaya kita jadi sihat? Rasanya perlu ke tidak? Kalau perlu, angkat tangan je. Rasanya perlu ke tidak? Namanya? Rasanya perlu ke tak kita hilangkan radikal bebas untuk kita jadi sihat? Damia, Syafiqah? Mungkin yang tak bagus juga faham. Tiffany? Okey. Siti Nur Fitrah? Siti Nur Fitrah ada tak? Boleh angkat tangan tak? Supaya cikgu tahu kamu masih ada bersama dengan cikgu. Baik. Jadi cikgu ulang Cikgu tulis pada chat box supaya anda boleh ikut. Radikal bebas ini yang menjadi badan kita tak sihat. Jadi soalan cikgu tadi tanya senang je. Perlu ke tidak? Perlu ataupun tidak? Radikal bebas dibuangkan ataupun dikurangkan dalam badan kita. Okey, jawapan dia memang ya. Jawapan dia ya. Supaya kita akan jadi sihat dan tidak jatuh sakit. Sebab badan kita terdiri daripada sel. Sel-sel itu dibentuk oleh atom-atom. Jadi atom-atom kalau itu tak stabil, dia semua merebut, menyerang. Kita punya badan akan jadi tak selesa. Tiffany, Kim Pai Mah, boleh faham ke tak Tiffany? Tiffany? Ataupun suara cikgu tak jelas? Cikgu takut ni, cikgu takut internet tak stabil dan suara cikgu sebenarnya menjadi berputus untuk kamu. Kalau bagi tahu Tiffany, okey ke tak Tiffany? 老师声音仔细吗？还是说又断线这样感觉 ？Hello， Damia？ Damia, okey ke tak lain? Jelas ke tak? Ataupun suara cikgu sebenarnya putus-putus ke ataupun tak jelas ke? Ataupun memang lain kamu tak cikgu faham lah. Tapi daripada cikgu, okey ke tak? Sangkut sikit. Okey, tak apa. Nanti cikgu buat lagi satu lah. Cikgu jawab lagi satu praktis formatif 10.3 itu cikgu akan henti Siti Nur Fitrah, okey ke tak? Cikgu memang rasa line tak bagus ni. Dah putus 3 kali, cikgu something wrong lah. Tapi cikgu cuba buat lagi satu lagi soalan Satu je. Bukan satu latihan, cikgu nak buat satu lagi soalan. Jadi, kita dah faham bahawa radikal bebas ini perlu dikurangkan dalam badan. Jadi cikgu macam mana nak kurangkan? Inilah kita nak pergi ke 10.3 ni, bahan antioksidan. Sebab radikal bebas dihasilkan melalui pengoksidaan. Kalau kita boleh kurangkan pengoksidaan, maka radikal bebas pun akan kurang dihasilkan. Jadi cikgu nak jawab satu soalan je di sini. Ada 2 je lah. Dia jawab 2 lah. Senang. Okey, dengan cepat dia. Jadi kita nak jawab soalan sekarang. Harap cikgu semua boleh ikut dah. Sebab dia line tak bagus ni. Cikgu takut ni. Okey. Rabu. Okey, 27 Oktober. Sorry line tak bagus cikgu pun tak sedar. Cikgu cubalah. Praktis formatif 10.3. Okey. Jadi
Apa itu bahan antioksidan? Bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang boleh diperoleh. Okey? Dari sintesis kimia, atau tumbuhan semula jadi. 可以从大自然中提取的 antioksidan maksudnya tak nak pengoksidaan. Tak ada pengoksidaan maka tak ada radikal bebas. Jadi bahan ini, bahan antioksidan okey, diperlukan oleh badan kita, okey, untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Kepada kawan-kawan Cina yang mungkin tanya apa itu antioksidan, dia pun dah pernah cakap Kang. Okey, anti tak nak, melawan, oksidan pengoksidaan. Maka kalau kita makan makanan yang katanya benda itu ialah antioksidan, maka dia akan hentikan proses pengoksidaan dalam badan ataupun kurangkan, maka akan hasillah kurang radikal bebas yang menjejaskan kesihatan kita. Okey? Boleh ikut ke tak? Boleh ke tak? Cikgu faham ya? Line memang tak bagus, cikgu faham. Okey? Tiffany, jelas ke tak soalan cikgu sebenarnya? Okey ke tak? Sebab tadi cikgu kita mengalami putus ya, Keishan. Selamat datang ya Keishan. Terima kasih sangat dan cikgu minta maaf ya. Okey, thank you. Cikgu akan cuba lagi jawab satu yang telas. Dah ini nombor 2. Jadi apakah contoh-contoh bahan antioksidan? 3 contoh bahan antioksidan. Ya, inilah produk-produk yang dijual oleh MV ke, Forever Living produk ke. Makan kamu boleh jadi muda. Kenapa dia kata jadi muda? Antara proses yang menjadikan kita tua, 让我们变老, sebabnya adalah bahan radikal. Okey? Radikal bebas tu. Jadi kita nak kurangkan perlu makan antioksidan. Jadi antara dia adalah seperti vitamin C. Okey? Beta carotene. Carotina. Tidak lupa juga seperti lutein dan juga lycopene. Cikgu, benda ini perlu saya faham ke? Ini yang cikgu telas cikgu nak cakap lycopene. Ini dah orang kata, contohnya beta carotene inilah beta carotene. Biasanya pada makanan suplemen yang berwarna merah ataupun buah-buahan yang berwarna merah, sayur-sayur yang berwarna merah ke oren. Ini yang makan, orang kata akan jadikan kamu nampak muda. Nampak muda. 让你看起来年轻点. Kenapa? Cikgu, benda ini dia cakap mengada-ada ke? Tidak ya. Memang saintis telah ada kajian yang menyokong bahawa bahan kimia yang nama ini seperti vitamin C ke, beta carotene ke, lutein ini semua masuk badan boleh kurangkan bahan radikal. Kurangkan bahan radikal sebab dia boleh henti atau lambatkan proses pengoksidaan, 让你身体里面的那个氧化的过程变慢. Kalau dia jadi perlahan, kuranglah radikal bebas, jadi badan kamu pun kuranglah rosak ataupun jadi tak sihat, kamu pun nampak lebih muda.
kamu pun nampak lebih mudah. Jadi cikgu pun tak nak ganggu disebabkan oleh masalah internet semua. Kita sekarang dah siap sampai ke praktis formatif 10.3. Okey, cikgu akan tengok keadaan ataupun kesesuaian. Kalau andai kata malam ini internet stabil, boleh ke tak cikgu nak buat kelas untuk gantikan masa yang ataupun Isnin sekali lah. Kita sampai habiskan latihan sumatif untuk 10. Boleh ke tak boleh? Novitra ke Tiffany ke Damia Syafika ke Kishan malam ni boleh ke tidak? Kima, boleh ke tak? Sebab cikgu nampak line memang asyik putus ya. Cikgu dah putus 4 kali dah ya. Boleh ya Kishan? Damia Syafika? Boleh, sir. Boleh. Okey, Tiffany? Ataupun Tiffany malam ini nak pergi tuition dah. Tiffany, thank you ya dah. Dan juga Siti Novitra. Thank you Siti Novitra boleh ke tak? Cikgu minta maaf ya. Cikgu memang tak perasan line itu mengganggu cikgu juga ya. Cikgu ingat pada kamu saja. Tapi cikgu pun boleh rasa tau. Maksudnya putus-putus line tu. Tapi tak apa. Kita akan sambung. Tapi sekarang kita dah siap sampai ke 10.3. Dengar pendek kata praktis formatif 1 itu 10.1 kita belajar perubatan modern, traditional, complementary. Kita juga belajar ubat. 10.2 tadi kita belajar mengenai bahan radikal bebas. Dan 10.3 kita panggil bahan antioksidan lah. Antioksidan yang untuk kurangkan radikal bebas dalam badan kita. Radikal bebas sekali lagi merupakan punca kepada pelbagai masalah kesihatan termasuk kanser. Atom menyerang atom lain, jadikan sel badan kita tak sihat, sel badan kita membahagi sendiri. Jadilah kanser。你说那个细胞自己分裂，因为它不舒服了嘛，它变得不对了嘛，自己分裂咯。OK， jadi benda itu memang ada kajian, 有正确的。jadi benda ini bukan kita kelentong ada hantu ke semua, tidak. OK, jadi kita akan sambung nanti malam ni untuk soalan 10.4 praktis formatif dan sambung juga praktis sumatif dengan syarat internet line stabil. Cikgu cuba buat nanti. Cikgu akan buat 8.30 lah hingga 9.30 paling lewat. Okey, dan cikgu akan tengok keadaan lah. Kalau yang masuk kelas itu beberapa ekor saja, beberapa orang ekor, jahat cikgu kan. Beberapa orang, jadi tengoklah, kita tengok kesesuaian. Walaupun 2 cikgu pun akan ajar je. Tapi kalau 1 rasa pelik lah. Kita cuba Okey, boleh ya. Tengok line cikgu akan bagi tahu dalam grup nanti. Okey, itu je untuk hari ini. Sabar. Okey, cikgu nak minta lah supaya adik-adik semua kalau boleh buka kamera lah. Cikgu nak tahu kamu masih hidup je. Sila buka kamera. Buka kamera. Tiffany ya. Bagus. Siti Novitra ya. Kishan. Damia Novifika. Bukalah kamera. Buka tutup kamera pun tak apa. Tapi buka kamera. Kamu nak tutup. Kamu pakai kamera. Okey. Tapi cikgu nak tahu kamu buka kamera je. Okey. Tak apa. Damia cikgu faham ya. Line tak bagus ya. Kishan jangan tutup. 1, 2, 3 Kishan. 1, 2, 3 Kishan. Kenapa kamu tak buka? Okey. Tak apalah. Itu je dari cikgu hari ni. Terima kasih banyak ya. Jumpa lagi malam ni. Tengoklah keadaan. Okey. Bye-bye.